Salam sejahtera dan selamat datang ke tudu.my channel. Sila subscribe dan klik like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks Matematik KSSM tingkatan 4 iaitu latihan praktis Kendiri 1.1C pada muka surat 14. Okey, mari kita mula. Sebelum kita melihat soalan 1, mari kita lihat nota soalan 1. Bagi graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Nilai c menentukan kedudukan pintasan y bagi suatu graf fungsi kuadratik. Sebelum ini kita pernah belajar apabila nilai a kurang daripada sifar, maka bentuk graf adalah berbentuk parabola n. Manakala apabila nilai a lebih besar daripada sifar, maka bentuk graf adalah berbentuk parabola u. Mari kita lihat soalan pertama. Fungsi kuadratik di bawah melalui titik seperti yang dinyatakan. Hitung nilai c bagi setiap kes yang berikut. Lihat soalan A. Fx sama dengan x kuasa 2 tambah 7x tambah c melalui titik sifar 5. Diketahui bahawa sifar 5 merupakan koordinat dalam bentuk x, fx. Dengan kata lain, x ialah sifar dan fx sama dengan 5. Kita akan gantikan nilai ini ke dalam persamaan. Jadi fx sama dengan 5, x sama dengan sifar. Kita akan ganti dalam persamaan. Dan kita akan dapat jawapan bahawa c sama dengan 5. Selain kaedah ini, kita boleh guna satu lagi kaedah gambar rajah, iaitu kita tahu bahawa sifar 5 merupakan titik berada pada paksi fx, iaitu di sini. Dengan kata lain, ini juga memberitahu kita bahawa c terus sama dengan 5 kerana nilai c merupakan kedudukan pintasan y dan titik ini merupakan kedudukan pintasan y. Mari kita lihat soalan B. Fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 4x tambah c titik 2 negatif 3. Seperti di atas, maka 2 adalah x, negatif 3 adalah fx. Masukkan ke dalam persamaan, jadi ini sama dengan negatif 3. 2 x ganti dengan 2, kuasa 2 tolak 4 ganti dengan 2 tambah dengan c. Jadi ini akan saling semula. Ini 2 darab 2 darab 2 sama dengan 8 tolak 4 darab 2, 8 tambah dengan c. Ini akan jadi sifar, jadi c sama dengan negatif 3. Seterusnya, kita akan lihat soalan C. Fx sama dengan negatif 2x tambah c. Pintasan y sama dengan 4. Ini langsung tak perlu kira, di mana c adalah sama dengan 4. Kenapa? Sebab merujuk kepada nota, nilai c ini menentukan kedudukan pintasan y. Dengan kata lain, c sama dengan pintasan y. Jadi pintasan y ialah 4. Maka c mesti sama dengan 4. Jadi, cikgu padam tanda soal ini dulu. Mari kita lihat soalan 2. Sebelum ini, mari kita lihat nota soalan 2. Nota pertama, nilai A menentukan bentuk graf. Masih ingat, apabila nilai A lebih besar daripada sifar, bentuk graf adalah berbentuk parabola U. Apabila A kurang daripada sifar, graf adalah berbentuk parabola N. Nota kedua, bagi graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf fungsi kuadratik dan sebaliknya. Apa maksud? Di sini kita akan terang dalam dua bahagian. Bahagian pertama adalah A lebih besar daripada sifar dan bentuk parabola U. Okey, di sini ada dua graf terlibat, iaitu graf gx dan juga graf fx. Di sini kita boleh buat satu kesimpulan di mana semakin besar satu nilai A, maka graf
akan mempunyai kelebaran yang kecil. Sebaliknya, semakin kecil suatu nilai A, maka graf itu akan mempunyai kelebaran yang besar. Okey, untuk sebelah sini, apabila nilai A kurang daripada sifar, maka graf itu akan mempunyai bentuk parabola N. Di sini juga terlibat dengan dua graf. Dan beza dengan yang pertama tadi ialah ianya mempunyai tanda negatif. Kita tidak perlu peduli bahagian negatif. Kita hanya mengambil nilai A untuk kita bandingkan. Sama seperti sebelum ini, apabila A semakin besar, maka kelebaran, kali ini bentuk N, kelebaran graf adalah kecil. Manakala apabila nilai A semakin kecil, kelebaran graf adalah semakin besar. Mari kita lihat soalan 2. Raja di sebelah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik, iaitu y sama dengan fx dan y sama dengan gx yang dilukis pada paksi yang sama. Nyatakan julat nilai P dan berikan justifikasi anda. Dengan merujuk graf di sini, didapati bahawa ada dua graf. Satu adalah GX, satu ialah FX. Okey, cikgu akan zoom masuk. Okey, sekarang ini cuba perhatikan. Sekarang ini kita hanya mengambil nombor 4. Jangan pedulikan negatif. Jangan pedulikan negatif. Dan kita akan ambil P. Masih ingat, kalau bentuk parabola N bermaksud A mesti kurang daripada sifar. Inilah sebab depannya adalah negatif. Okey, jadi jangan lupa di mana tadi kita sudah belajar apabila nilai A semakin besar, maka kelebarannya adalah kecil. Okey, kelebarannya adalah kecil. Apabila nilai A semakin kecil, kelebaran graf mesti adalah lebih besar. Jadi, sekarang ini kita nak tahu ini sepatutnya siapa berada dalam kawasan sini. Kalau kita lihat graf ini kelebarannya adalah kecil dan dimiliki oleh 4. Ini bermaksud ini mesti 4. Manakala graf bahagian sini dimiliki oleh P, maka di sini kita boleh nampak ini mesti P. Jadi kalau kita bandingkan dua ini, kita memang sudah tahu siapa besar, siapa kecil. Jadi bermaksud P lebih kecil daripada 4. Kenapa? Sebab P mempunyai graf yang lebih lebar berbanding dengan 4 yang mempunyai kelebaran graf yang kecil. Seterusnya, kita juga perlu kaji pada bahagian di mana bentuk parabola N, iaitu A kurang daripada sifar. Di sini, kita salin semula graf fungsi yang mempunyai pemboleh ubah P, iaitu fx sama dengan negatif Px kuasa 2 tambah dengan 3. Di sini kita hanya mengambil bahagian P sahaja. Jadi, kita perlu senaraikan dia dalam dua keadaan, di mana P lebih besar daripada sifar dan satu lagi ialah P kurang daripada sifar. Andaikan P lebih daripada sifar, iaitu nilai katakan 2, manakala P kurang daripada sifar, kita ambil nilai P sama dengan negatif 2. Jadi kita gantikan P sama dengan 2 ke dalam persamaan. Kita gantikan P sama negatif 2 ke dalam persamaan. Jadi ianya akan menjadi negatif 2x kuasa 2 tambah dengan 3. Manakala sini pula akan jadi negatif, buka kurungan, ganti negatif 2, x kuasa 2 tambah dengan 3. Ini akan kekalkan, ini kita ringkaskan akan jadi 2x kuasa 2 tambah dengan 3. Jadi di sini kita boleh kaji bahawa perkali bagi x kuasa 2 ialah negatif 2. Bahagian sini pula perkalinya adalah 2. Jadi dari sini kita boleh faham kalau ianya adalah negatif, bentuknya adalah n. Kalau positif, bentuk dia adalah u. Dan inilah yang kita nak. Dengan kata lain, julat bagi P adalah P lebih besar daripada sifar. Jangan lupa, tadi kita sudah buat untuk
bahagian kelebaran. Jadi maksud dia, kita perlu gabungkan kedua-dua jawapannya. Sebagai kesimpulannya, jawapan untuk julat P adalah P kurang daripada 4 tapi lebih besar daripada sifar. Inilah jawapan dia. Mari kita lihat soalan nombor 3. Sebelum ini, cuba kita lihat nota soalan 3. Bagi graf fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, a tidak sama dengan sifar. Nota pertama, hanya terdapat dua bentuk graf. Nota kedua, nilai a menentukan bentuk graf. A lebih besar daripada sifar akan menghasilkan parabola berbentuk U. A kurang daripada sifar akan menghasilkan parabola berbentuk N. Sekarang, mari kita lihat soalan 3. Raja di sebelah menunjukkan graf fungsi kuadratik fx sama dengan kx kuasa 2 tambah 6x tambah h. Titik A, 3, 14 ialah titik maksimum graf fungsi kuadratik ini. Soalan A. Diberi K ialah integer dengan keadaan negatif 2 kurang daripada K kurang daripada 2. Nyatakan nilai K. Untuk selesai soalan A, kita perlu tahu apa itu integer. Integer adalah senarai nombor terdiri daripada nombor negatif, nombor positif dan juga sifar. Sebagai contoh, ianya terdiri daripada nombor-nombor seperti negatif 3, negatif 2, negatif 1, sifar 1, 2 dan seterusnya. Jadi, diberi soalan A, dia memberikan kita julat negatif 2 kurang daripada K kurang daripada 2. Dengan kata lain, K mesti adalah nombor senarai nombor iaitu negatif 1, sifar dan juga 1 sahaja. Oleh sebab graf ini berbentuk N. Kita sudah tahu bahawa kalau ianya berbentuk parabola N, ini bermaksud nilai A-nya mesti kurang daripada sifar. Merujuk kepada senarai pilihan kita, nilai yang kurang daripada sifar hanya 1, iaitu negatif 1. Dengan kata lain, K adalah negatif 1. Mari kita lihat soalan B. Dengan menggunakan nilai K daripada A, hitung nilai H. Jadi sekarang ini, kita sudah dapat jawapan K adalah negatif 1. Dan ini adalah nilai untuk X. Ini adalah nilai untuk Fx. Jadi gantikan semua ini ke dalam persamaan. Jadi Fx adalah sama dengan 14. K ialah negatif 1. X ialah 3. Kuasa 2. Tambah dengan 6. X ialah 3. Tambah dengan H. Ini ialah 14. Negatif 1 darab 3 darab 3 akan menghasilkan negatif 9. 6 darab 3 ialah 18. Tambah dengan H. Seterusnya, kita susun semula. Jadi H adalah sama dengan 14 tambah 9 tolak dengan 18. Jadi jawapannya adalah 5. Mari kita lihat soalan C. Nyatakan persamaan fungsi kuadratik yang dibentuk apabila graf dipantulkan pada paksi X. Berikan jawapan anda dalam bentuk fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Cikgu telah menyalin semula soalan asal iaitu fx sama dengan kx kuasa 2 tambah 6x tambah dengan h. Selepas menyelesaikan soalan A dan B, kita boleh salin semula jawapan yang lengkap iaitu fx sama dengan k adalah negatif 1 dan kita tidak tulis 1, dia akan jadi negatif x kuasa 2 tambah dengan 6x tambah dengan 5. Oleh sebab graf ini akan dipantulkan, ianya akan dipantulkan pada paksi X. Cikgu salin dulu.
ianya akan dipantulkan pada paksi X. Jadi sekarang ini sila lihat graf di atas. Apabila dipantul pada paksi X, ianya akan menjadi sedemikian. Okey, ini cikgu panjangkan. Okey, ini bermaksud kita akan kaji satu demi satu. Negatif X kuasa 2 bermaksud A adalah negatif dan bentuk parabola adalah berbentuk N. Apabila dipantulkan, parabola N itu akan menjadi berbentuk U pula. Jadi negatif akan jadi positif. Bagaimana pula dengan positif 6? Positif 6 ni bermaksud pada asalnya bentuk parabola adalah berbentuk ini. Ini bermaksud B lebih besar daripada sifar atau ianya berada di sebelah kanan paksi fx. Apabila dipantulkan, ianya akan menjadi berbentuk U. Okey, ini bermaksud ianya adalah B kurang daripada sifar. Yang ini murid-murid sekalian boleh rujuk buku teks pada muka surat 12 untuk penerangan selanjutnya untuk bahagian pemboleh ubah B. Jadi ini akan jadi negatif 6x. Bagaimana pula dengan positif 5? Positif 5 bermaksud kawasan sini. Ini adalah positif 5. Apabila dipantulkan ke bawah, ia memang akan jadi bahagian negatif. Jadi jawapan dia adalah negatif 5. Dengan kata lain, selepas dipantulkan melalui paksi X, graf yang baru, fungsi kuadratik yang baru itu adalah X kuasa 2 tolak 6X tolak 5. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.